Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini saya ingin berkongsi tentang sejarah-sejarah epik seni mempertahankan diri. Contohnya, seni mempertahankan diri capoeira. Sebenarnya dicipta oleh hamba abdi orang kulit hitam yang ditangkap oleh orang kulit putih. Mereka mencipta dan berlatih capoeira betul-betul di depan pengawal orang-orang kulit putih. Mereka akan nampak seperti bernyanyi dan menari, tapi sebenarnya mereka sedang berlatih seni mempertahankan diri untuk melindungi diri mereka daripada pengawal-pengawal ini. Ataupun seni mempertahankan diri silat cekak Hanafi yang menginspirasikan gerakan-gerakan solat di dalam setiap gerakan. Itulah sejarah yang akan kita rungkai pada hari ini. Ini adalah 5 sejarah epik seni mempertahankan diri. 5. Hapkido dicipta oleh hamba orang Jepun. Hapkido adalah seni mempertahankan diri dari Korea Selatan yang dicipta oleh Choi Yong-sol pada tahun 1958. Choi Yong-sol lahir di Korea tetapi pada tahun 1912 semasa berumur 8 tahun dia telah diculik dan dibawa balik ke Jepun. Dia dijual kepada sebuah keluarga di Jepun. Disebabkan Choi sangat nakal, dia ditinggalkan di tepi jalan, memaksa dia menjadi gelandangan dan peminta sedekah. Tidak beberapa lama kemudian, dia diselamatkan oleh polis dan dihantar ke sebuah kuil. Dan di sana, dia dijaga sebagai anak yatim. Ketika berada di sana juga, dia belajar seni mempertahankan diri Jiu-Jitsu selama 30 tahun. Sementara itu, dia bekerja sebagai hamba di salah sebuah rumah bangsawan di Jepun. Selepas Perang Dunia Kedua, dia kembali ke Korea Selatan. Di sana, dia bekerja sebagai pengawal peribadi seorang ahli politik. Pada tahun 1951, disebabkan Choi handal di dalam Jiu-Jitsu, dia mula diupah untuk mengajar Jiu-Jitsu kepada para pekerja yang selalu diugut oleh kumpulan kongsi gelap. Dan pada tahun 1958, dia membuka sekolah seni mempertahankan dirinya sendiri yang dikenali sebagai Hapkido. Dari seorang hamba abdi orang Jepun sehinggalah menjadi pengasas kepada antara seni mempertahankan diri yang terkenal di dunia. Itulah kisah Choi Yong-sol dan Hapkido. Bercakap pasal hamba, ini bukanlah satu-satunya seni mempertahankan diri dicipta oleh hamba. Seterusnya kita lihat capoeira yang juga dicipta oleh hamba. Ini adalah seni mempertahankan diri dari Brazil. Sekitar abad ke-16 dahulu, penindasan orang kulit hitam di Afrika adalah sesuatu yang normal. Orang kulit putih akan datang ke Afrika, menangkap orang kulit hitam, menghantar mereka ke seluruh dunia untuk dijual dan dijadikan hamba. Mereka ni akan dipaksa untuk bekerja di ladang, di kilang ataupun membuat kerja-kerja berat yang lain. Sekumpulan orang kulit hitam di Brazil serik dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Dengan itu, mereka mencipta seni mempertahankan diri dan berlatih di sekitar kawasan ladang di depan mata pengawal-pengawal orang putih. Macam mana? Dengan menggunakan tarian dan juga alunan muzik. Ketika berada di ladang, mereka akan nampak seperti menari, tetapi tidak. Setiap gerak langkah yang dibuat ialah gerak langkah untuk bertempur. Tendangan dan tumbukan adalah mengikut irama. Dengan itu, pengawal tidak perasan yang mereka sedang berlatih seni mempertahankan diri dan hanya melihat mereka menyanyi dan menari. Sekitar abad ke-16, 17 dan 18, ramai hamba-hamba abdi mengamalkan capoeira yang boleh digunakan untuk mempertahankan diri dan melarikan diri. Ini sangat terkenal di kalangan hamba abdi sehingga satu tahap tarian ini diharamkan. Hari ini, tarian ini tidaklah sehandal seni mempertahankan diri yang lain. Ia lebih banyak digunakan sebagai persembahan. Itulah sejarah capoeira. 3. Wing Chun, seni mempertahankan diri yang dicipta oleh wanita. Kalau gawes pernah tengok movie Ip Man, mesti tahu seni mempertahankan diri Wing Chun. Tahukah anda yang Wing Chun dicipta oleh seorang wanita? Ya, Wing Chun dicipta oleh seorang Sami wanita yang dikenali sebagai Eng Mui yang hidup pada era Qing dinasti. Nama Wing Chun tu pula diambil dari nama seorang wanita yang bernama Yim Wing Chun. Okey, begini ceritanya. Eng Mui adalah seorang pahlawan seni mempertahankan diri yang mengamalkan Shaolin. Bila kuil mereka diserang oleh pihak musuh sekitar tahun 1703, dia melarikan diri ke kawasan pergunungan Daliang, satu kawasan di antara daerah Yunnan dan Sichuan di China.
Di sana, dia bertemu dengan seorang penjual tofu yang dikenali sebagai Yim Yi. Yim Yi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Yim Wing Chun. Pada waktu itu dipaksa untuk berkahwin dengan seorang berada, tetapi Yim Wing Chun menolak. Dengan itu, dari hari ke hari, keluarga mereka sering diugut oleh kumpulan kongsi gelap memaksa Yim Wing Chun untuk berkahwin. Eng Mui yang melihat keadaan ini mengajar Yim Wing Chun seni mempertahankan diri Shaolin, tapi dengan gerak langkah yang baru. Dengan menggunakan apa yang dipelajari, Yim Wing Chun dapat menghalau kumpulan kongsi gelap yang mengganggu mereka. Tidak sehingga beberapa lama selepas itu, Eng Mui meninggal dunia, tetapi Kim Wing Chun masih lagi mengamalkan seni mempertahankan diri. Berita tentang kehandalan Kim ini tersebar, membuatkan ramai yang datang untuk menjadi anak murid dia. Maka sejak dari hari itu, tersebarlah ajaran Kim Wing Chun yang dipendekkan menjadi seni mempertahankan diri Wing Chun. 2. Silat cekak Hanafi, gerakan berlandaskan solat. Senarai ini tidak lengkap tanpa cerita seni mempertahankan diri silat. Lebih tepat lagi, silat cekak Hanafi. Kalau bercakap pasal silat, kita selalu fikir yang gerakan-gerakan silat ni penuh dengan bunga. Seninya indah mengikut alunan irama gendang dan serunai. Banyak jenis silat yang ada, contohnya silat gayung, silat harimau, silat gerak kilat dan banyak lagi. Masing-masing dengan gerakan lenggokan yang memukau di medan tempur ataupun ketika membuat persembahan. Tapi yang menarik perhatian ialah silat cekak Hanafi. Tiada bunga tari seindah silat-silat yang lain. Tiada gerakan yang diinspirasikan dari haiwan ataupun kawasan sekeliling. Tiada bacaan-bacaan tertentu ataupun sebagainya. Malah ada yang berpendapat ini adalah silat yang paling bosan yang pernah ada. Tapi jangan silap, setiap gerakan dari silat ni orang putih cakap straight to the point. Gerakan untuk mematikan. Iya, setiap tumbukan, tendangan dan tepisan dicipta untuk menyerang sendi-sendi manusia dan boleh membawa maut dalam sekelip mata sahaja. Telah wujud sejak 60 tahun yang lalu, silat ini diasaskan oleh arwah Ustaz Hanafi bin Haji Ahmad yang berasal dari Kedah. Beliau adalah seorang guru silat yang handal yang menjelajah ke seluruh negara untuk berguru dan menuntut ilmu agama dan ilmu persilatan. Gerakan-gerakan ini diambil dari gerakan solat umat Islam. Contohnya mengangkat takbir ataupun mengangkat tangan untuk membaca doa. Tiada amalan syirik dan tahyul, mereka hanya membaca doa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan sahaja fokus di dalam aspek seni mempertahankan diri, silat ini juga menitik beratkan gaya hidup, di mana pelajar akan diajar untuk mengamalkan gaya hidup Islam dan memahami Islam dengan lebih dekat lagi. Seperti juga Islam, ini adalah satu jenis silat yang aman. Pelajar tidak dibenarkan untuk melepaskan tumbukan pertama dan semua gerakan hanyalah untuk mempertahankan diri, bukan untuk mengugut ataupun menunjuk-nunjuk. Lain daripada yang lain, itulah kenapa silat cekak Hanafi ini ialah satu seni mempertahankan diri yang epik. 1. Jeet Kune Do, dicipta oleh Bruce Lee. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Bruce Lee? Seorang legenda di dalam dunia seni mempertahankan diri dan juga seorang pelakon Hollywood yang terkenal. Pada asalnya, Bruce Lee mengamalkan Jun Fang Kung Fu. Sekitar tahun 1964, Bruce Lee bertempur dengan Wong Jack Man, seorang lagi guru seni mempertahankan diri. Pergaduhan mereka ni disebabkan Wong Jack tidak berpuas hati dengan Bruce Lee yang mengajar seni mempertahankan diri orang Cina kepada orang putih. Pertarungan berlaku di kawasan tertutup, jadi tiada siapa yang tahu siapa yang menang. Ada yang percaya Bruce Lee menang, ada yang percaya pertarungan mereka seri dan ada yang percaya Bruce Lee kalah teruk. Apapun keputusan perlawanan tersebut, yang pasti insiden itulah yang membuatkan Bruce Lee kecewa dan menolak Jun Fang Kung Fu. Selain mengkritik yang itu adalah seni mempertahankan diri yang lama, lembab dan tradisional. Maka dengan itu dia mencipta Jeet Kune Do dengan gerakan yang lebih pantas, gerakan kaki yang lincah. Ini adalah seni mempertahankan diri yang dimodernkan. Gerakan-gerakan ini boleh dilihat di dalam filem Bruce Lee seperti Enter the Dragon, Fist of Fury ataupun Way of the Dragon. Itulah sejarah tentang seni mempertahankan diri Jeet Kune Do. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. Kalau anda rasa perkongsian ni menarik dan bermanfaat, pastikan anda share dengan kawan-kawan anda semua. Dan macam biasa, saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara sejarah-sejarah ini, mana satu yang anda rasa paling epik?
Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan sejarah-sejarah menarik macam ni, mungkin saya akan buat bahagian kedua ataupun bahagian ketiga di episod yang akan datang. Pastikan anda jadi notification squad Kubi-Kubi Go. Pastikan anda berada di sini ketika kami memuat naik video. Apa-apa pun, akan lebih banyak lagi episod menarik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.